Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke video kita hari ini. Kita akan sama-sama terokai dunia angka dalam Quran. Tahu tak, angka-angka ni bukan sekadar simbol, tapi ada makna dan pengajaran yang sangat mendalam. Macam alam semesta yang penuh dengan keajaiban, kitab suci kita ni pun ada banyak rahsia yang menanti untuk dibongkarkan. Jom kita mulakan dengan tengok beberapa angka penting yang disebut dalam Quran dan fahamkan kepentingannya. Berikut adalah skrip video yang diubah menjadi format yang lebih naratif berdasarkan penjelasan tentang angka dalam Quran. Selamat datang di video kami, di mana kita akan menjelajahi dunia angka dalam Quran. Angka-angka ini bukan sekadar simbol, mereka membawa makna dan pelajaran yang mendalam. Mari kita mulai dengan melihat beberapa angka penting yang disebut dalam Quran dan memahami signifikansinya. Pertama, mari kita lihat angka 6. Dalam surah Al-A'raf, ayat 54, Allah menyatakan, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Angka 6 berkait rapat dengan penciptaan alam semesta, menunjukkan kesempurnaan dan keteraturan dalam penciptaannya. Selain itu, kita juga dapat mengaitkan angka ini dengan 6 rukun iman dalam Islam. Selanjutnya, kita mempunyai angka 7. Dalam surah Al-Fatihah yang terdiri daripada 7 ayat, angka ini melambangkan kesempurnaan dan kekerapan. Surah ini sangat penting dalam ibadah harian umat Islam, serta sering dikaitkan dengan 7 lapisan langit dan 7 hari dalam seminggu. Ini menunjukkan peranan surah Al-Fatihah sebagai pengantar doa kepada Allah. Bergerak ke angka 19, yang disebut dalam surah Al-Mudaththir, ayat 30, di atasnya ada 19. Angka ini merujuk kepada bilangan malaikat yang menjaga neraka, menunjukkan keteraturan dalam pengawasan Allah terhadap makhluknya. Beberapa pengkaji juga mengaitkan angka ini dengan struktur muqatta'at, huruf-huruf awal dalam beberapa surah, yang menunjukkan keajaiban matematik dalam Quran. Angka berikutnya adalah 26, yang merupakan jumlah ayat dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah ini, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Digital root bagi angka ini adalah 7, yang melambangkan kesempurnaan. Surah Al-Baqarah juga membahas pelbagai aspek kehidupan dan hukum Islam, menjadikannya penting bagi umat Islam. Akhirnya, kita memiliki angka 1029. Meskipun tidak ada ayat yang menyebutnya secara langsung, angka ini sering muncul dalam analisis matematik Quran. Angka ini dapat dikaitkan dengan jumlah ayat dalam surah-surah tertentu dan menunjukkan bagaimana struktur numerik dapat memberikan wawasan tambahan tentang teks suci. Selain itu, mari kita menggali muqatta'at, huruf-huruf yang muncul di awal beberapa surah. Menggunakan digital roots, kita dapat menganalisis muqatta'at ini untuk menemukan makna yang lebih dalam. Contohnya, muqatta'at Alif Lam Mim memiliki digital root 3, yang mungkin mewakili tema petunjuk atau kebenaran. Sebagai kesimpulan, angka-angka dalam Quran bukanlah kebetulan. Mereka membawa makna yang mendalam dan mengandungi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengan memahami signifikansi angka-angka ini dan konteks ayat-ayat yang berkaitan, kita dapat memperdalam pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Penyelidikan lebih lanjut mengenai pola-pola numerik ini dapat membuka pintu kepada hikmah dan keajaiban teks suci ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga skrip ini sesuai dengan yang Anda harapkan. Jika ada yang ingin ditambah atau diubah, silakan beritahu. Daripada kejadian alam semesta sampailah kepada susunan surah, penis premi ros and mesya version daimon winje kuat hiligi kuat kenegita tentang Islam. Dalam dunia ini, kita selalu jumpa corak dan aturan yang tersusun. Sama juga dalam Quran, angka-angka sering muncul dengan makna yang tersendiri. Contohnya, angka 6 disebut dalam surah Al-A'raf, ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ayat ini tunjukkan Allah cipta alam semesta ini dengan sempurna dan teratur dalam masa 6 hari. Macam pelukis yang melukis dengan teliti, Allah cipta setiap detail alam semesta ini dengan sempurna. Angka 6 ini pun ada kaitan dengan 6 rukun iman dalam Islam, yaitu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qadar. Rukun iman ni macam asas kepercayaan orang Islam. Sama macam 6 hari penciptaan yang jadi asas kewujudan alam semesta. 6 rukun iman ni jadi asas kukuh kepercayaan orang Islam.
Kalau tak ada asas yang kukuh, semua benda mudah runtuh. Jadi, angka dalam konteks ni ingat sedikit tingkatkan pentingnya asas yang kukuh hidup, baik segi fizikal maupun rohani. Cuba teka, angka 7 ni selalu kita jumpa dekat mana? Ada 7 hari dalam seminggu, 7 warna pelangi dan 7 benua dalam dunia ni. Dalam Quran pun sama, angka 7 ni ada makna yang istimewa. Contoh yang paling jelas ialah surah Al-Fatihah, surah pertama dalam Quran yang ada 7 ayat. Surah ni digelar Ummul Kitab atau ibu segala kitab sebab dia macam intisari keseluruhan Quran, macam ibu yang lahirkan dan jaga anak-anak. Surah Al-Fatihah ni ada semua prinsip asas ajaran Islam yang jadi panduan hidup orang Islam. Angka 7 dalam konteks ni lambangkan kesempurnaan dan keutuhan ajaran Islam yang ada dalam surah Al-Fatihah. Surah ni pun wajib baca dalam setiap rakaat solat, menunjukkan betapa pentingnya surah ni dalam ibadah orang Islam. Bukan tu je, angka 7 ni pun selalu dikaitkan dengan langit dan bumi. Dalam beberapa ayat Quran, ada sebut pasal 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini menunjukkan kehebatan dan keluasan ciptaan Allah yang manusia tak mampu nak gambarkan. Macam mana kita cuma boleh tengok sebahagian kecil je dari alam semesta ni. Macam tu jugalah dengan pengetahuan kita tentang Allah dan ciptaannya. Angka 7 ni juga melambangkan kekerapan dan kesinambungan. Macam mana hari silih berganti dan musim pun berputar, hidup orang Islam pun penuh dengan perubahan. Tapi dalam kesibukan kejar dunia, jangan lupa tanggungjawab kita pada Allah. Kita kena selalu hubungan dengannya melalui ibadah dan buat amal baik. Angka 7 dalam Quran ingatkan kita tentang kesempurnaan ajaran Islam, kehebatan ciptaan Allah dan pentingnya kesinambungan dalam ibadah dan buat amal baik. Dalam surah Al-Mudaththir, ayat 30, Allah berfirman, di atasnya ada 19. Ayat ini merujuk kepada bilangan malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Angka 19 dalam konteks ni menunjukkan betapa teraturnya Allah dalam mengawasi ciptaannya. Macam organisasi yang ada struktur dan hierarki yang tersusun, alam malaikat pun sama. Setiap malaikat ada tugas dan tanggungjawab masing-masing yang dibuat dengan penuh disiplin dan ketaatan. Angka 19 ni pun tunjukkan kekuasaan Allah. Neraka ialah tempat azab bagi orang yang ingkar dan banyak dosa. Kehadiran 19 malaikat yang jaga neraka menunjukkan betapa seriusnya azab Allah dan betapa pentingnya kita jauhi larangannya. Ada juga ulama kaitkan angka 19 dengan struktur huruf dalam Quran. Ada 114 surah dalam Quran dan setiap surah dimulakan dengan huruf muqatta'at kecuali surah At-Taubah. Huruf-huruf ni ada makna tersendiri dan masih dibahaskan oleh ulama. Tapi yang menariknya, bilangan huruf muqatta'at yang berbeza dalam Quran ada sebanyak 19. Ini menunjukkan ada corak dan susunan yang teliti dalam pemilihan huruf-huruf ni, walaupun maknanya belum difahami sepenuhnya. Angka 19 dalam konteks ni menunjukkan keajaiban matematik dalam Quran dan ingatkan kita bahawa masih banyak lagi rahsia dan hikmah yang ada dalam kitab suci ini. Macam penyelidik yang tak putus-putus buat kajian untuk bongkar rahsia alam semesta, kita pun kena terus kaji dan belajar Quran untuk dapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Angka 19 dalam Quran ajar kita tentang aturan dalam pengawasan Allah, kekuasaannya yang tak terbatas, dan keajaiban matematik yang ada dalam kitab suci ini. Surah Al-Baqarah, surah kedua, dan juga surah paling panjang dalam Al-Quran, ada 286 ayat. Angka ni, yang digital rootnya adalah 7, sekali lagi menunjukkan kesempurnaan. Surah Al-Baqarah, yang bermaksud lembu betina, ialah surah Madaniyah yang turun di Madinah selepas hijrah Rasulullah SAW. Surah ni dinamakan macam tu sebab ada kisah lembu betina yang Allah perintahkan untuk disembelih oleh Bani Israel sebagai ujian keimanan mereka. Surah ni merangkumi macam-macam aspek kehidupan, daripada akidah, ibadah, akhlak, muamalat, sampailah kepada sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu. Panjangnya surah ni menunjukkan keluasan dan kesempurnaan ajaran Islam yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Angka 286 dalam konteks ni melambangkan kesempurnaan dan kemudahan yang Allah berikan kepada orang Islam. Walaupun syariat Islam tu lengkap dan sempurna, tapi Allah tak jadikannya sebagai beban yang berat kepada hamba-Nya. Sebaliknya, Allah turunkan syariat Islam secara berperingkat-peringkat, ikut kemampuan manusia untuk menerimanya.
Macam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ni tunjukkan rahmat Allah kepada hambanya. Dia tak akan hukum seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dah dibuatnya. Jadi, kita tak perlu takut untuk belajar dan amalkan ajaran Islam sebab Allah sentiasa bagi kemudahan kepada kita. Angka 286 ni pun ingatkan kita bahawa hidup ni pendek dan ada batasnya. Jadi kita kena guna masa yang ada dengan sebaik-baiknya untuk dekatkan diri dengan Allah dan buat amal soleh. Janganlah kita tangguh taubat dan amal ibadah sebab kita tak tahu bila ajal akan sampai. Angka 286 dalam surah Al-Baqarah ajar kita tentang kesempurnaan dan kemudahan ajaran Islam, rahmat Allah dan pentingnya guna masa dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan buat amal soleh. Walaupun tak disebut secara terus dalam ayat Quran, angka 1729 ada kaitan yang unik dengan kitab suci ini. Angka ni muncul dalam analisis matematik Quran dan menunjukkan keajaiban dan keunikan struktur numerik kitab suci ini. Angka 1729 boleh didapati dengan tambah bilangan ayat dalam beberapa surah tertentu. Contohnya, kalau kita tambah bilangan ayat dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas 4, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kita akan dapat jumlah 22. Lepas tu, kalau kita tambah bilangan ayat dalam 17 surah pertama Quran, kita pun akan dapat jumlah 1729. Ini menunjukkan ada corak matematik dalam susunan ayat Quran. Keajaiban matematik ni kuatkan lagi keyakinan kita bahawa Quran bukan ciptaan manusia, tapi wahyu daripada Allah SWT. Manusia tak mungkin mampu susun ayat-ayat Quran dengan corak matematik yang begitu teliti dan konsisten. Angka 1729 ni pun ingatkan kita bahawa masih banyak lagi rahsia dan keajaiban yang tersembunyi dalam Quran. Semakin dalam kita kaji dan renungkan kitab suci ini, semakin banyak pula kita akan jumpa kebenaran dan keajaibannya. Keajaiban matematik ni bukan untuk dibanggakan, tapi untuk ingatkan kita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Dia mampu cipta apa sahaja ikut kehendaknya, termasuk susun ayat-ayat Quran dengan corak matematik yang menakjubkan. Jadi, marilah kita sama-sama belajar dan renungkan Quran dengan lebih mendalam, supaya kita boleh bongkar lebih banyak rahsia dan keajaiban yang ada di dalamnya. Kesimpulannya, angka-angka dalam Quran bukan sekadar kebetulan. Ia membawa makna yang sangat mendalam dan ada pengajaran yang berharga untuk kita semua. Dengan faham kepentingan angka-angka ni dan konteks ayat-ayat yang berkaitan, kita boleh dalami lagi pemahaman kita tentang ajaran Islam. Kajian lanjut tentang corak-corak numerik ni boleh buka pintu kepada hikmah dan keajaiban teks suci ni. Terima kasih kerana menonton.